Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Zuleha binti Ahmad Khan. Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting Bakti. Pada petang yang berbahagia ini, saya ingin berkongsi bersama-sama dengan sekalian hadirin tajuk berkenaan dengan Kit Suha edisi jadual berkala. Kit ini adalah tools yang dijenamakan sebagai salah satu alat untuk menambah baik amalan dalam bilik darjah saya sendiri. Suka untuk saya kongsikan kepada sekalian hadirin yang menghadapi cabaran dan masalah yang sama dihadapi oleh saya, mana tahu ada manfaatnya kepada semua. Dan pada masa-masa akan datang, bilangan edisi penambahbaikan amalan dalam pengajaran dan pendidikan akan dimasukkan ke dalam kit ini untuk kegunaan semua. Sidang panel, pembentang dan peserta kolokium pendidikan sekalian, murid-murid saya menghadapi stigma jadual berkala itu terlalu sukar untuk dikenali. Garis masa terhasilnya jadual itu terlalu abstrak untuk diingati. Sedangkan tajuk jadual berkala ini merupakan elemen merentas kurikulum. Diperkenalkan sejak di tingkatan 1 lagi, diulang semula semasa di tingkatan 4 dan menjadi core utama untuk subjek kimia KSSM. Justru sebagai guru, saya mencari metod yang bersesuaian untuk membolehkan murid-murid saya mengaitkan nama-nama unsur dalam jadual berkala ini dalam kehidupan harian mereka. Jadi secara tak langsung mereka akan memahami unsur-unsur ini secara konstruktivisme. Sebelum memperkenalkan istilah nombor proton, susunan elektron, elektron valen, kumpulan dan kala. Bagaimana menentukan kesemua unsur-unsur ini hanya dengan menggunakan satu kad. Para ilmuwan yang saya muliakan sekalian, kad yang saya tambah baik ini menyokong penggunaan buku teks atau apa-apa juga bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibedah daripada DSKP, supaya murid mempunyai pengalaman yang bermakna semasa mengetahui dan mengkaji tentang jadual berkala ini. Seperti yang kita sedia maklum, gaya pembelajaran murid yang pelbagai memerlukan sokongan visual supaya mereka boleh menggambarkan apa juga pengajaran yang mereka lalui dengan pengalaman lalu dan mereka menyesuaikan dengan kefahaman sekarang. Pada kad ini juga ditunjukkan susunan nombor menaik mewakili nombor proton pada kotak yang dominan, iaitu saya warnakan dengan warna merah dan juga warna hijau. Warna merah mewakili unsur logam, manakala warna hijau mewakili unsur bukan logam. Dengan itu, murid boleh menentukan sendiri lokasi unsur logam dan bukan logam setelah mereka melengkapkan 20 unsur pada kad yang mereka susun sendiri. Jadi secara tak langsung, murid boleh memberi satu sifat fizik kumpulan logam, iaitu kebolehan untuk mengalirkan arus elektrik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya memilih 20 unsur pertama dalam jadual berkala untuk membiasakan dahulu mereka membuat penyusunan, dan pada masa-masa akan datang barulah kumpulan peralihan akan dimasukkan dalam kad sorting ini. Dalam setiap kad ada 4 perkara asas yang mereka boleh ketahui, iaitu bagaimana nama penuh berserta dengan simbol hurufnya ditulis, gambar susunan elektron, kemudian trik pertambahan nombor proton dan bagaimana maklumat nombor proton ini digunakan untuk menulis nombor elektron. Jadi, murid akan terbiasa dengan susunan oktet dan juga duplet. Untuk makluman hadirin, duplet dan oktet adalah bilangan maksimum yang boleh disusun pada setiap kala. Untuk kala pada setiap petala, maafkan saya. Jadi petala pertama hanya maksimum 2 elektron sahaja yang boleh disusun. Manakala pada
Petala yang kedua, hanya 8 elektron sahaja yang boleh disusun. Jadi apabila murid telah terbiasa melihat susunan ini, secara tak langsung melatih mereka untuk menulis mengikut cara dan kaedah sebenar, menulis susunan elektron apabila diminta oleh guru atau menjawab soalan daripada kertas peperiksaan. Dan maklumat yang paling penting sekali adalah murid boleh mengetahui apakah kegunaan unsur itu dalam kehidupan harian mereka lah. Contohnya seperti potasium ataupun kalium banyak terdapat pada buah pisang yang kita makan setiap hari. Klorin digunakan sebagai ejen sanitasi kolam renang. Magnesium sebagai bahan bakar dan meningkatkan kecerahan percikan api, bunga api kan. Jadi kad bermaklumat ini boleh digunakan bukan sahaja di sekolah, tapi juga boleh dilakukan sebagai aktiviti di rumah walaupun tanpa capaian internet. Kaedahnya mudah saja. Murid merujuk kepada bilangan nombor yang ditunjukkan pada bahagian berwarna. Kemudian murid susun daripada nombor 1 sehingga ke nombor 20. Jadi secara automatik setelah selesai menyusun, murid akan nampak trend penyusunan tu dalam jadual berkala dengan 2 pecahan kumpulan, iaitu kumpulan merah dan juga kumpulan hijau. Kumpulan merah mewakili unsur logam dan kumpulan hijau mewakili unsur bukan logam. Guru seterusnya akan meminta murid mengenal pasti susunan elektron dan nombor akhir yang sama pada setiap kumpulan itulah. Contohnya trend susunan 22, 282, 2882. Jadi kumpulan unsur yang mempunyai nombor akhir yang sama ni disusun pada satu lajur kan. Jadi berpandukan trend ini, guru dapat mengaitkan atom-atom ini sebenarnya berada pada kumpulan yang sama, iaitu kumpulan 2. Kemudian barulah guru memperkenalkan istilah electrons valence. Manakala cara menentukan lokasi kedudukan baris keberapa, murid hanya merujuk kepada bilangan petala dalam susunan elektron. Contohnya 22 baris ke 2, manakala 282 baris ke 3, 2882 baris ke 4. Jadi setelah familiar dengan peraturan ini, barulah guru membetulkan istilah baris itu kepada kala. Jadi murid berjaya membina pengelasan kumpulan berdasarkan kesamaan electrons valence, iaitu nombor akhir pada setiap susunan elektron. Penentuan kala berdasarkan bilangan pada petala. Impak daripada aktiviti ini, pengkaji dapat melihat maklum balas yang positif daripada murid dengan pelaksanaan aktiviti ini apabila majoriti murid dapat membina sendiri jadual berkala mengikut masa yang telah ditetapkan. Ini bersesuaian dengan teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran secara kendiri serta wujud sebuah motivasi dalam pembelajaran apabila peneguhan diberikan oleh pengkaji. Tuan-tuan dan puan-puan, cabaran untuk melaksanakan kaedah ini hanyalah printer dan juga laminating machine supaya kad yang dihasilkan itu boleh digunakan secara berulang kali lah dan juga tahan lasak. Adalah diharapkan dengan aktiviti kecil seumpama ini dapat memberi impak yang bermakna kepada gaya pembelajaran murid. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.